Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama pada petang ini, dan kita bersama dalam satu misi yang sangat besar. Pada saya, apabila Rabbani memanggil sidang media ini, maka ini adalah satu sidang media yang lain daripada sidang media yang pernah dibuat sebelum ini. Kerana pada hari ini kita akan membicarakan, kita akan mencari jalan bagaimana untuk kita boleh bersama-sama dalam sebuah misi yang telah diamanahkan oleh kerajaan Gaza kepada kita melalui MAPIM ini, iaitu untuk membina sebuah hospital kanak-kanak dan juga pusat bersalin di Gaza City, yang di bandar Gaza di Palestin. Sebelum itu saya harus lafazkan salam daripada Setiausaha Agung kami, iaitu Cikgu Muhammad Azmi Abdul Hamid. Dia minta saya sampaikan salam secara khusus kepada Datuk dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tak dapat hadir kerana baru saja balik daripada World Tour to Arakan. Cikgu Azmi dan kumpulan kita ni pergi ke pusing dunia ni untuk misi flotilla to Arakan. Kalau 2010 dahulu Pak Mus kita, saudara Mustafa kita, telah dihantar oleh MAPIM untuk bersama 12 orang aktivis Malaysia di Mavi Marmara. Tapi kali ini atas desakan Rohingya yang sangat teruk ni, dia lebih teruk daripada Gaza sebenarnya. Jadi MAPIM sedang berusaha untuk menguruskan satu flotilla yang kita sendiri. Kalau Mavi Marmara dahulu Turki yang pimpinnya, tapi flotilla tu Arakan ni insya-Allah kita Malaysia yang akan pimpinlah melalui MAPIM. Baik, alhamdulillah, Yang Berhormat Datuk dan hadirin-hadirat sekalian, kita bersama hari ini mulai untuk saya cerita tentang hospital, ya. MAPIM sangat rasa suka citanya, sangat besar hatinya kerana kita dapat bersama dengan Rabbani dan juga Datuk Sharifah Aini. Kumpulan Rabbani sendiri sudah sudi, kumpulan Rabbani dan Datuk Sharifah Aini sudah sudi untuk menjadi duta bagi hospital ini, dan Rabbani Production sendiri sudah bersetuju untuk menjadi event manager bagi program-program berkaitan dengan hospital. Jadi alhamdulillah, buat pertama kalinya MAPIM mendapat rakan yang profesional dalam bidang mereka. Maka insya-Allah melalui usaha ini kita amat yakini akan datang lagi apabila usaha tentang hospital ini mendapat liputan daripada rakan-rakan media sekalian. Kita yakin akan ramai lagi artis-artis dan juga rakan-rakan daripada berbagai bidang akan turut serta, kerana Hospital for Gaza ini bukanlah projek MAPIM. Bukanlah projek MAPIM. Hospital for Gaza ini, tuan-tuan, adalah projek kita yang diminta oleh rakyat Gaza kepada rakyat Malaysia untuk membantu mereka membina sebuah hospital kanak-kanak dan pusat bersalin yang tak ada di sana. Daripada 40 lebih hospital yang ada, sekarang ni tinggal 15 hospital saja, dan operasi hospital ini hanya dalam 20-30% saja. Ubat-ubatan yang diperlukan untuk setiap hospital dia ada 500 lebih. Drugs yang diperlukan untuk setiap hospital sekurang-kurangnya 500 lebih. Tetapi mereka, Panadol pun tak cukup 3 bulan. Ubat-ubatan yang ada tak sampai 100 lebih daripada list yang 500 tu, tetapi yang ada pun tak cukup untuk 3 bulan. Jadi keadaan sangat kritikal. Sebenarnya projek hospital ni dah lama diminta oleh kerajaan Gaza, oleh Perdana Menteri Dr. Ismail Haniyeh sendiri kepada Cikgu Azmi, Setiausaha Agung MAPIM pada 2010 waktu kita buat Ramadan di Gaza kali pertama, dan sepatutnya kita siapkan 2012. Tapi setakat hari ini saya terus terang kita cuma dapat dalam 600,000 saja. Keperluan kita adalah 100 juta, dia 35 juta USD. Jadi 35 juta USD ni lebih kurang 100 juta lebih untuk menyiapkan hospital ni. Siap hospital ni dia lebih kurang 2 tingkat di bawah tanah, kemudian 5 tingkat di atas. Dia akan dibentuk, dia tidaklah seperti ini. Ini desain kami dekat sini. Tapi 6 minggu yang lepas apabila Menteri Kesihatan Gaza dan rombongannya datang ke sini, kita buat mesyuarat balik semula, membincangkan dari sudut teknikalnya. Mereka kata ini cantik untuk dibina di Malaysia, tapi kalau sekali kena bom, berderai
Sebabnya kacanya dengan apa, cantik lah kat Malaysia, tapi kat sana dia tak boleh. Jadi ideanya adalah untuk tanah yang diberikan pada kita adalah 5,000 meter persegi. Jadi akan dibina dua kompleks, kompleks A dan kompleks B, yang mana dua tingkat bawah tanah dibuat, dan dia bentuk bunker. Jadi jika dibom kompleks A, kompleks B boleh beroperasi. Dibom kompleks B, kompleks A boleh beroperasi. Dibom dua-dua, bawah tanah ni tetap boleh beroperasi. Jadi saya lihat bila 6 minggu lepas mereka ceritakan pada kita ni, saya lihat ada kebijaksanaan mereka dalam bagaimana nak menguruskan ni. Tetapi yang perkara keduanya, mereka minta, sebab ada dua hospital yang dibina di sana. Satu oleh Turki, satu lagi oleh Indonesia. Turki bina General Hospital, Indonesia sedang membantu untuk bina mental hospital. Tetapi Turki punya projek bila sekarang ni sudah hampir siap, sudah siap sebenarnya, tetapi bila mereka serahkan kepada kerajaan Gaza, 5-6 bulan selepas itu dia jatuh 30%. Sebab mereka punya kebergantungan kepada sumber luar 80%. Dia tak ada duit. Jadi bagaimana dengan kemampuan 20% saja ekonomi nak uruskan hospital yang tiap-tiap bulan kena ganti ubat-ubatan tersebut? Kalau macam kita di Malaysia ni, rakyat Malaysia yang paling susah pun pergi je ke General Hospital kita, bayar RM1 pun dah boleh dapat ubat-ubatan apa semua kan. Mereka nak bayar RM1 pun tak dapat. Sebab purata pendapatan sepasang suami isteri di sana adalah $2 sehari, lebih kurang 200 ke 300 ringgit sebulan. Jadi sangat teruk. Kemudian hospital yang sedang dibina oleh Indonesia sekarang ni, mereka bagi tahu pula Kementerian Kesihatan ada masalah sebab model hospital tu dibina ikut Indonesia. Indonesia tidak bergolak. Jadi Gaza ini bergolak kan. Jadi bila dibina mengikut teknologi Indonesia, dia tak jadi kan, situ dia problem. Jadi di sinilah insya-Allah kita sebenarnya sedang bersama sebagai stakeholder, pemegang kepentingan kepada hospital ini, melibatkan ahli kumpulan hospital. Kita panggil ahli kumpulan H4G. Ahli kumpulan hospital ini yang terdiri daripada rakyat Malaysia dan juga sekurang-kurangnya 10 negara luar. Kita akan tubuhkan H4G Malaysia, H4G Indonesia, H4G Thailand contohnya, H4G Brunei, H4G Singapura contohnya. Kita akan bersama dengan kerajaan Gaza selaku pengurus, pihak pengurusan hospital ni di sana, dan juga rakyat Gaza sebagai orang yang akan mendapat servis ini. Tetapi bila siap saja, janjinya selewat-lewatnya 2017 mesti siap hospital ni. Fasa pertama 6 bulan lagi kita kena hantar $5 juta. Sebab tanah yang diberikan pada kita 5,000 meter persegi itu, sekarang ni ada hospital mental yang dalam 30% saja operasinya. Kalau tuan-tuan tengok dia punya bangunan tu macam rumah teres kita yang tak sempurna, rumah teres satu tingkat yang tak sempurna. Begitulah keadaannya. Jadi mereka perlukan $5 juta untuk fasa pertama, pindahkan, relocatekan hospital mental ni ke satu tempat lain. Tapi Gaza ni kecil saja, 360 km persegi, dan penduduknya sangat padat, 1.8 juta penduduk, 50% adalah kanak-kanak. Jadi kita jalan ni mesti jumpa rumah, mesti ada orang di tapak tersebut. Jadi bila nak relocatekan hospital mental ni ke satu tapak yang lain, penduduk dekat situ tu kita kena alihkan rumah dia, kena alih rumahnya, kemudian kena pindahkan hospital tu, dan kena segera bina hospital kanak-kanak ni. Jadi cara binanya adalah kita bina small komplek kecil dan yang boleh terus beroperasi. Jadi boleh terus dirawat kanak-kanak di sana tu. Baik. Jadi projek ni sangat penting tuan-tuan. Segala faktanya telah kita masukkan dalam buku kecil ini. Ya, tuan-tuan semua boleh tengok di sini. Dan insya-Allah kita akan baiki lagi 29 hari bulan 10 ini. Kumpulan konsultan kita, kumpulan perunding kita, kami sudah lantik Dr. Ishak, pengarah hospital pakar Kampung Baru, hospital pakar Islam Kampung Baru. Dia mengetuai, Dr. Ishak mengetuai menjadi ketua perunding. Beliau akan pergi ke Gaza, bermesyuarat dengan Menteri Kesihatan Gaza di sana untuk buat site survey dan keluarkan technical plan yang real, technical plan bagaimana. InsyaAllah kami boleh laporkan pada bulan depan kepada tuan-tuan. Dan insyaAllah pada 20 hari bulan 11
kumpulan kedua akan pergi ke Gaza pula untuk shoot. Jadi tuan-tuan akan dapat video feed, gambar-gambar yang terkini selepas kami balik pada bulan 11 tu nanti. Jadi saya rasa saya tidak ingin memanjangkan ucapan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Cuma satu saja, kita bukan minta derma. Ini saya ceramah di masjid-masjid surau-surau jabatan kerajaan. Satu, hospital ini kita pergi ke mana-mana saja, Rabbani akan keluar ke mana-mana saja, Datuk Sharifah ini akan bergerak, kami akan bergerak. Kita bukan pergi kutip derma dan minta sumbangan, tidak. Yang kita nak kumpul ni adalah stakeholder of this hospital. Buat pertama kalinya kita seru kepada rakyat Malaysia, segenap lapisan daripada darjah 1 sampailah yang tua-tua ni, daripada berbagai lapisan apa saja kerjanya, kita minta dia, kita seru. Ini seruan jihad. Ini saya nak sebut pada tuan-tuan secara peribadi. Ini adalah seruan jihad yang tak pernah dibuat selama ni. Selama ni untuk urusan Palestin kita dah tabung saja kan, dan kita bagi one off. Bila kita bagi one off, malam kita balik, kita pun leka lara dengan kehidupan kita balik. Ini bukan, hospital tak boleh buat begitu. Kita nak kumpulkan orang yang betul-betul tikadnya, ini hospital saya akan bela sampai saya mati. Kalau saya mati, anak saya akan bela. Bila anak saya mati, cucu saya akan bela, sehinggalah Gaza, kerajaan Gaza mampu menguruskan hospital ni secara berdikari tanpa bantuan kita. Ini komitmen, ini yang kita nak buat, ini semangat kita, dan ini cita-cita kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat semangat ini. Tuan-tuan di peringkat media kena support Rabbani dan Datuk Sharifah ini, sebab media hiburan kan. Tetapi kena tengok bagaimana untuk tuan-tuan bantu dari sudut kepakaran tuan-tuan, dari sudut coverage media tu, bagi naik projek ini, kerana ini tanggungjawab kita yang kita akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat kelak. Yang tu mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ni, Allah ampunkan dosa kita, Allah tingkatkan keberkatan kita. Saya sangat percaya melalui usaha kita ni, produktiviti negara ni Allah akan tingkatkan 1000 kali ganda. Sebab Allah janji paling kurang untuk infak di jalan fisabilillah, Allah janji 700 kali ganda. Tetapi kita melihat melalui projek hospital ni, dia akan menggabungkan semua lapisan masyarakat, dan dia akan meningkatkan produktiviti negara ini dengan sangat tingginya, insya-Allah. Dengan tu mudah-mudahan kita akan bersama dan terus bersama dan mendapat keampunan dan keberkatan daripada Allah SWT.